Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan menceritakan riwayat hidup Said bin Zaid. Nama penuh beliau ialah Said bin Zaid bin Amru bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi. Said bin Zaid satu kabilah dengan Umar al-Khattab. Beliau lahir di Mekah pada 22 tahun sebelum hijrah. Said juga turut serta dalam semua peperangan bersama Rasulullah. Antara peperangan yang beliau sertai ialah Perang Yarmouk dan Pengepungan Damaskus. Beliau juga termasuk salah seorang yang memeluk Islam dengan perantara dakwah iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Said bin Zaid bernikah dengan adik Umar iaitu Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adik Said iaitu Atikah binti Zaid. Said bin Zaid merupakan salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Zaid bin Amru bin Nufail merupakan salah seorang tokoh pemikir di kalangan bangsa Quraisy. Ayahnya telah dibunuh oleh sekumpulan perompak ketika dalam misi mencari agama Islam. Namun sebelum hayatnya berakhir, beliau sempat berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengharamkan aku, menghalangku daripada mendapatkan kebaikan agama ini, ya Allah. Maka ya Allah, janganlah sampai anakku juga terhalang daripada mendapat agama yang benar ini." Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memakbulkan permintaan Zaid agar diberikan hidayah kepada anaknya Said. Tidak lama sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang ramai menyeru memeluk Islam, maka Said bin Zaid merupakan salah seorang di antara pemuda yang terawal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak sukar bagi Said kerana beliau telah tinggal di rumah yang bapanya sentiasa ingin mencari kebenaran. Bukan sahaja beliau memeluk Islam, bahkan isterinya Fatimah binti Al-Khattab, adinda kepada Saidina Umar Al-Khattab, juga memeluk Islam. Said hidup dalam keadaan menanggung penderitaan bersama-sama dengan mereka yang terawal memeluk Islam. Namun, beliau merupakan orang yang sangat tabah menanggung ujian demi ujian yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sehinggalah beliau menjadi asbab Islamnya Saidina Umar Al-Khattab. Said meletakkan seluruh kekuatannya sebagai seorang anak muda yang mana ketika beliau memeluk Islam, beliau belum mencecah usia 20 tahun. Namun, beliau seorang insan yang hebat yang sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan seluruh peperangan demi peperangan kecuali peperangan Badar. Peperangan demi peperangan beliau sertai sehinggalah beliau merupakan orang yang terlibat dalam peristiwa penawanan jajahan Parsi. Beliau juga adalah orang yang berjaya bersama dengan kumpulan yang menjatuhkan kerajaan Kaisar di Syam. Seterusnya kita sambung kepada peristiwa Said bin Zaid yang dituntut oleh seorang perempuan yang bernama Arwah binti Aus. Said bin Zaid telah dituduh mengambil sebahagian tanah daripada perempuan tersebut. Perempuan itu membawa perkara tersebut ke pengadilan dan mengadukan masalahnya kepada Hakim Marwan. Menghadapi tuntutan tersebut, Said bin Zaid menjawab, "Pantaskah aku mengambil sebahagian tanah setelah aku mendengar peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Hakim Marwan bertanya kepada Said bin Zaid, "Apakah yang kamu dengar daripada Rasulullah?" Said menjawab, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka akan dibebankan kepadanya 7 lapis tanah kelak di hari kiamat." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hakim Marwan berkata, "Dengan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan meminta lagi bukti kepadamu." Kemudian Said berdoa, "Ya Allah, jika perempuan tersebut telah berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya." Beberapa waktu kemudian, ternyata perempuan tersebut mengalami kebutaan. Pada saat dia berjalan di atas tanahnya, tiba-tiba dia terperosok ke dalam lubang, lalu dia pun meninggal dunia.
masa-masa akhir hayat Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Said bin Zaid telah menangisi sahabat-sahabat Islam yang telah meninggal sebelumnya. Tinggallah dia seorang diri menyaksikan fitnah, kerusuhan dan menyaksikan bagaimana kehidupan dunia dengan segala macam perhiasan telah masuk ke dalam hati kaum muslimin. Maka Said pun lebih memilih untuk kembali ke Madinah dan tinggal di sana. Pada waktu itu yang menjadi gubernur di Madinah adalah Marwan bin Hakam. Pada suatu pagi, penduduk Madinah dikejutkan oleh suara seseorang yang menangisi kepergian Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia dikuburkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu. Said bin Zaid radhiyallahu anhu wafat di daerah pedalaman, yakni di Aqiq. Tetapi jenazahnya telah dibawa pulang ke Madinah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Omar.